Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang saya hormati Ustaz Syafiq, penerbit rancangan Tafaqquh Fiddin Radio IKIM FM, para pendengar yang sentiasa mengikuti slot rancangan Tafaqquh Fiddin ini yang membincangkan tentang kitab Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah dalam bidang akidah. Dalam pertemuan yang lalu kita telah membincangkan tentang persoalan syafaat Nabi dan juga tentang persoalan mizan, yang saya telah huraikan bahawa kesemuanya ini termasuk dalam topik perbahasan sam'iyat ataupun ghaibiyat, yang merupakan satu daripada 3 cabang utama dalam perbahasan akidah di samping ilahiyat, ketuhanan, nubuat, kenabian dan ghaibiyat ataupun perkara-perkara ghaib, yang juga dikenali sebagai as-sam'iyat, iaitu fakta ataupun hakikat akidah yang didokong berasaskan sumber-sumber nas, wahyu yang sahih. Kerana persoalan-persoalan ghaibiyat ini di luar jangkauan akal kita, dan sumber yang utama dalam membahaskan persoalan sam'iyat ataupun ghaibiyat ini adalah wahyu. Dalam perbincangan tentang syafaat, kita telah menghuraikan apa yang dikatakan sebagai syafaat dan siapakah yang layak memberi syafaat dan bagaimana syafaat itu penting di akhirat nanti. Juga kita telah bincangkan tentang mizan, iaitu timbangan yang akan menimbang amalan dan keimanan serta kekufuran seseorang hamba di akhirat nanti untuk ditentukan sama ada ia berhak ditempatkan ke syurga ataupun ke neraka. InsyaAllah kita akan teruskan kepada teks yang seterusnya, iaitu membahaskan tentang apa yang disebut sebagai haud. Haud ini maksudnya takungan air ataupun telaga. Abu Hanifah menyebut wa haudun Nabi alaihi salatu wassalam haqqun, dan haud Nabi, iaitu khusus kepada Nabi Muhammad SAW, adalah benar. Dan kita tahu banyak dalil-dalil yang mengisbatkan tentang kebenaran haud ini, dan kita mesti beriman dengan haud sebagai satu daripada aspek-aspek yang kita beriman dalam persoalan al-ghaibiyat. Dalam Al-Quran Allah menyebut inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar di situ ditafsirkan oleh jumhur ulama sebagai haud ataupun sungai, kolam, telaga ataupun sungai. Dan ini dibahaskan oleh para ulama tentang kedudukan ataupun tempat di mana telaga ataupun takungan air ini berada. Jadi haud itu dari segi bahasanya adalah sebentuk ataupun suatu tempat di mana air bertakung. Dalam kes ini kalau kita lihat kepada gambaran tentang haud Nabi SAW di dalam syurga, ia merupakan seakan kolam yang besar. Imam Al-Qurtubi menyebut bahawa ada 2 haud, 2 takungan air, 2 telaga yang kita akan jumpa di akhirat nanti. Yang pertama di dalam syurga sebagaimana yang disebutkan tadi. Yang kedua, sebelum sampai ke syurga disediakan juga satu lagi haud yang disebut yang ada perbincangan di situ, ada khilaf, tapi yang sahihnya ataupun yang muktamadnya sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi, haud ini satu daripadanya adalah terletak sebelum manusia melalui sirat. Maknanya dia berada sebelum sirat, sebelum titian itu, ataupun secara khusus lagi sebelum mizan. Ini kerana menurut Imam Al-Qurtubi lagi bahawa manusia apabila dia dilahirkan ataupun dikeluarkan daripada syurga, mereka akan dahaga dan mereka akan pergi ke takungan air ataupun telaga itu untuk meminum daripadanya air. Dalam konteks ini
ada kelompok-kelompok tertentu yang menafi atau mempertikaikan kebenaran wujudnya takungan air ataupun perigi sedemikian, termasuklah golongan Khawarij, golongan Rawafid, golongan Mu'tazilah. Dan menurut Imam Al-Qurtubi, golongan-golongan ini akan dihalang daripada menikmati air haud itu kerana mereka mengingkarinya. Begitu juga golongan-golongan yang melakukan dosa, melakukan kezaliman, melakukan kefasikan di dunia, mereka juga akan terhalang daripada menikmati haud itu. Sifat ataupun gambaran yang dapat kita baca tentang haud ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Al-Baihaqi dan lain-lain. Dia menyebut dalam sebuah hadis, Nabi menggambarkan bahawa haudi fil jannati masiratu syahr. Telaga kolam aku di dalam syurga luasnya adalah perjalanan sebulan. Nak gambarkan betapa luasnya perigi ataupun kolam tersebut. Wazawayahu sawa. Dia punya tepian itu, dia punya sudut sama. Maksudnya kalau kita gambarkan, kalau 4 segi sama. Airnya abyadu minal laban, lebih bersih, lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk, baunya lebih harum daripada kasturi. Ta'amuhu aladzun wa ahla minal asal, rasanya lebih lazat, lebih manis daripada asal. Wa abrad minal salj, lebih sejuk daripada salji. Wa alyan minal zabat, lebih halus daripada zabat, daripada yogurt kalau kita lihat kepada konteks masa. Wa haffatahu min zabarjad, dindingnya diperbuat daripada sejenis batu permata yang kalau kita lihat kepada maksud zabarjad ini adalah permata yang umumnya yang terkenalnya adalah yang berwarna hijau ataupun berwarna kuning. Bekasnya daripada perak. Gelas ataupun gelas yang digunakan untuk minum yang berbentuk, yang diperbuat daripada tembikar, berkilau seperti bintang-bintang di langit. Yang penting di sini disebut man syariba minhu syurbatan la yazma'u ba'daha abadan. Barang siapa meminum daripada air itu walaupun seteguk, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Jadi ini gambaran-gambaran yang kita dapat daripada hadis tentang haud Nabi di akhirat ataupun di dalam syurga nanti. Jadi sebagai umat Islam kita perlu meyakini kebenaran kewujudan haud ini berasaskan nas tadi, walaupun secara realiti sekarang kita mungkin tidak dapat bayangkan hakikat sebenar telaga ataupun kolam tersebut. Namun kita perlu yakin kerana sebagaimana saya sebut tadi, ini termasuk dalam perbahasan tentang al-ghaibiyat ataupun sam'iyat, yang mana sumber kita hanyalah berdasarkan nas hadis yang sahih semata-mata. Kita tak boleh bawa perbincangan ini untuk dibincangkan, dibahaskan berasaskan logik akal, kerana akal tidak mampu untuk menanggapi atau membayangkan hakikat sebenar haud ini. Kemudian persoalan seterusnya yang disebut oleh Abu Hanifah berkaitan dengan ghaibiyat ini ialah al-qisas. Qisas ini maksudnya pembalasan. Kalau di dunia hukuman qisas itu ialah kalau orang itu dibunuh, dia akan juga dibunuh. Maknanya pembalasan yang setimpal dengan jenayah ataupun kesalahan yang dilakukan. Tetapi di akhirat, qisas ini merujuk kepada tuntutan pembalasan daripada orang-orang yang dizalimi terhadap orang yang menzaliminya.
wal qisasu fima bainal khusumi bil hasanati yaumal qiyamati haqqun. Dan qisas, pembalasan di antara mereka yang bertelagah bainal khusum bil hasanat, dengan kebaikan pada hari kiamat nanti adalah benar. Wa illam yakun lahum al hasanat faturih sayyi'at alaihim haqqun jaizun. Begitu juga sekiranya mereka tidak mempunyai kebaikan untuk digandakan, untuk digantikan, untuk dibayar balik hutang dosa yang mereka lakukan ke atas seseorang yang lain, maka mereka akan mengambil keburukan yang dimiliki oleh orang yang dianiayainya itu. Dan ini adalah benar, ditegaskan benar oleh Abu Hanifah, dan ia adalah suatu yang harus. Jadi qisas di akhirat ini merujuk kepada tuntutan seseorang terhadap orang yang menzaliminya dengan pembayaran terhadap dosa yang mereka lakukan ke atas seseorang. Misalnya kalau seorang kita menganiayai kawan kita, di akhirat nanti kawan kita akan menuntut daripada kita untuk mengganti balik secara setimpal di atas segala penganiayaan, kezaliman yang telah kita lakukan kepada kawan kita tersebut. Sekiranya kita ada kebaikan, kita akan bayar dengan kebaikan yang kita lakukan di dunia. Dan kalau kita tak ada kebaikan, kita akan menanggung keburukan yang dilakukan oleh orang yang kita aniaya itu. Ini yang dimaksudkan dengan al-qisas yang akan berlaku di akhirat nanti. Dan ini adalah benar berdasarkan juga hadis yang kita akan bacakan nanti. Nabi menyebut dalam sebuah hadis, man kanat lahu mazlimah li akhihi falyatahallalahu mundzul yaum qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Nabi menyebut bahawa barang siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah dia memohon keampunan, memohon dihalalkan, memohon kemaafan daripada orang yang dia zalimi itu, mundzul yaum, daripada hari ini lagi, sebelum dia meninggal. Qabla an alla yakuna, sebelum dia sampai kepada suatu masa di mana di sana tiada dinar dan tiada dirham. Tiada perkara-perkara material yang boleh kita gunakan untuk kita bayar balik kezaliman yang kita lakukan kepada sahabat ataupun saudara kita. In kana lahu, kalaulah dia mempunyai amalan yang baik, amalan soleh, ibadat dan sebagainya, maka amalan baik itu akan digunakan untuk membayar hutang dosa yang dia lakukan kepada saudaranya tersebut, sekadar dosa dan kezaliman yang dia lakukan. Maknanya kalau seorang itu meninggal dunia dengan sejumlah amalan yang baik, tapi dalam masa sama dia telah melakukan kezaliman kepada yang lain, dia kena membayar kezaliman itu dengan amalan-amalan baik yang dia lakukan. Dan kalau amalan-amalan baik yang dia lakukan itu tidak cukup untuk menampung pembayaran balik dosa yang dia lakukan kepada saudaranya tersebut, wa illam yakun lahu hasanat, kalau dia tidak mempunyai kebaikan, dah habis semua kebaikan yang dilakukan itu, digunakan untuk membayar pada kawannya yang dia zalimi di dunia dulu, akan diambil daripadanya, akan diambil keburukan kawannya tersebut. Maknanya seseorang yang gagal membayar hutang dosa yang dilakukan di dunia dengan kebaikan yang dilakukan di dunia itu kepada kawannya, setelah memberikan segala kebaikan itu, masih lagi tidak cukup lagi dengan dosa yang dilakukan kepada kawan tersebut, dia kena mengambil dosa-dosa kawannya tersebut, menanggungnya bagi pihak kawannya itu sebagai membayar hutang dosa yang telah dilakukan di dunia dulu.
Jadi ini yang dinamakan sebagai qisas, maksudnya dia kena pastikan bahawa segala kezaliman, segala keburukan, segala kejahatan yang dilakukan mesti dibayar secara setimpalnya. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah menyebut, atadruna manil muflis? Tahukah kamu tentang apakah itu orang yang muflis? Jadi para sahabat menjawab, Al-muflisu fina man la dirhamun lahu wala mata'un. Kalau dalam konteks semasa pun kita tahu orang yang muflis itu ialah orang yang tidak mempunyai sebarang harta. Di sini para sahabat menyebut al-muflis. Orang yang muflis di kalangan kita ialah mereka yang tidak mempunyai sebarang dirham dan tidak juga mempunyai harta. Rasulullah menyebut, Innal muflisa man ya'ti yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa sadaqatin wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa asrafki damma hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdi ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Ini pun juga menggambarkan bentuk qisas tadi dan implikasi apabila kita gagal membayar hutang dosa kita dengan amalan yang kita miliki. Nabi menggambarkan tentang muflis di akhirat nanti. Sama juga dalam konteks seorang yang tidak mempunyai apa-apa tadi. Dia kata, innal muflisa, orang yang muflis di akhirat nanti ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan segala solat yang diamalkan, dengan segala siam, puasa yang dia lakukan, dengan segala sedekah yang dia bayar di dunia dulu. Segala kebajikan-kebajikan itu dia bawa bersama di akhirat nanti. Tapi dalam masa sama, orang tersebut juga dulu, semasa di akhirat di dunia dulu, qad syatama hadha, dia telah mencela, mengutuk seseorang, telah menuduh, memfitnah seseorang, telah memakan harta-harta orang lain secara yang tidak benar. Harta anak yatim ke, harta kawan ke, harta kerajaan pun. Dia mengambil harta-harta tanpa hak. Dan dia telah menumpahkan darah, membunuh seseorang atau memukul seseorang. Jadi dia datang dengan segala amalan baik, solat, puasa, sedekah dan sebagainya. Tapi dalam masa sama dia datang juga dengan segala kezaliman-kezaliman yang dilakukan kepada orang lain. Celaan, fitnah, makan harta secara yang tidak benar, bunuh, pukul dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Maka pastinya di akhirat nanti apabila dia datang dengan amalan tersebut, dia juga akan dituntut untuk membayar dosa-dosa kezaliman yang dilakukan kepada orang lain. Orang yang dia pernah cela di dunia dulu akan datang untuk menuntut bayaran celaan yang dia telah lakukan kepada orang tersebut tanpa memohon maaf dengannya sebelum dia meninggal. Orang yang dia pernah fitnah akan datang untuk menuntut bayaran terhadap dosa atau kezaliman fitnah yang dia lakukan kepada diri tersebut agar dibayar ganti ruginya. Begitu juga dengan orang yang diambil hartanya, orang yang dicuri hartanya, orang yang diguna hartanya secara yang tidak adil, tidak benar dan seterusnya. Maka dia terpaksa fayu'ti hadza min hasan, maka dia terpaksa bayar untuk orang yang dicela sekian jumlah pahala yang dia miliki untuk membayar ganti rugi celaan yang dia lakukan kepada orang tersebut di dunia dulu. Dia terpaksa bayar juga kepada orang yang dia fitnahkan dulu dengan kebaikan yang dia miliki, dengan puasa, dengan solat, dengan sedekah yang dia lakukan itu kepada orang yang dia fitnah, orang yang dia bunuh, orang yang dia cela, orang yang dia sakiti dan sebagainya. Setelah dia membayar semua tuntutan dosa yang dituntut oleh orang-orang yang dia zalimi itu dengan pelbagai kebaikan yang dia miliki, yang dia lakukan di dunia dulu,
Fa in faniyat hasanat, apabila selesai, habis segala kebaikan yang dia miliki, yang dia bawa daripada dunia dulu, habis digunakan untuk membayar balik dosa-dosa ataupun hutang-hutang dosa yang dia berhutang hasil daripada dosa, kesilapan, kezaliman yang dilakukan kepada orang lain, maka dia terpaksa mengambil dosa-dosa orang itu sebagai balasannya. Maksudnya setelah dia membayar, tapi tak cukup lagi untuk melangsaikan segala tuntutan hutang dosa yang dia telah lakukan itu, dia dah tak boleh bayar dengan kebaikannya lagi, sebab kebaikan yang dia bawa semua sudah habis. Maka dia terpaksa mengambil keburukan yang dilakukan oleh orang yang dia zalimi itu sebagai ganti dia membayar hutang. Kebaikan yang hutang dosa yang dilakukan. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdima alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihim. Diambil dosa-dosa ataupun keburukan yang dilakukan oleh orang yang dianiayai itu dan ditanggungkan ke atas dirinya. Dan jika ini melebihi daripada amalan yang dia dilakukan, pastinya dia tiada lagi bekalan amalan kebaikan. Thumma yutriha finnar, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka, kerana bukan sahaja dia tidak mempunyai amalan kebaikan, kerana segala amalan kebaikannya tadi digunakan untuk membayar hutang dosa yang telah dilakukan kepada orang lain, dia juga terpaksa menanggung dosa-dosa orang lain sebagai sebahagian daripada qisas, sebahagian daripada pembayaran dosa, hutang dosa yang dilakukan itu. Maka dia akan berakhir dengan menanggung banyak dosa-dosa yang mungkin bukan dia yang lakukan, tetapi dia terpaksa menanggung kerana tidak cukup untuk membayar hutang dosa-dosa yang dilakukan kepada orang lain. Jadi ini amat penting untuk kita hayati. Pertama sekali dari segi akidah, kita perlu yakin, kita perlu percaya dan beriman dengan hakikat ini, kerana ia diasaskan kepada asas nas yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari dan sebagainya. Dan apa yang lebih penting di sini ialah iktibar yang perlu kita perhatikan. Kalau dalam soalan haud tadi, kita tak dapat bayangkan apabila dibangkitkan nanti, kita akan berada dalam keadaan begitu dahaga dan tiada sumber untuk menghilangkan dahaga kita, melainkan minum daripada perigi ataupun haud di akhirat nanti. Dan jika kita seorang yang tidak beriman, ataupun kita seorang yang melakukan kezaliman, kita akan dihalang daripada meminum ataupun menikmati air tersebut. Dan dalam konteks qisas tadi pula, kita perlu berhati-hati, sebab pertama sekali kejayaan kita di akhirat bukan hanya bergantung kepada amalan baik yang kita lakukan, tapi ia juga melibatkan sejauh mana kita selamat daripada menzalimi orang lain. Sejauh mana kita dapat menjaga diri kita daripada mencela, menfitnah, menyakiti, mengambil harta orang lain secara yang tidak adil dan sebagainya. Sebab itu juga akan dibawa bersama kita di akhirat nanti, dan kita akan dituntut. Dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini akan dituntut nanti di akhirat sebagai hutang, dan kita mesti membayarnya di sana dengan kebaikan-kebaikan yang kita ada. Bayangkan saudara-saudari, kalau kita beramal dengan amalan-amalan yang banyak, tiba-tiba di akhirat nanti semua amalan-amalan kita itu hilang, tak dapat kita manfaatkan di akhirat kerana terpaksa membayar balik dosa-dosa yang kita lakukan kepada orang lain, yang tanpa kita sedari, tanpa kita perhatikan, kita tidak sedar kita telah melakukan perkara-perkara tersebut. Dalam konteks ini saya suka nak menyebut di sini bahawa amalan cela-mencela, kutuk-mengutuk, kadang-kadang perkara-perkara macam ni dia berlaku tanpa kita sedari. Dalam konteks semasa, misalnya kalau kita lihat dalam sekarang ni orang sibuk, orang biasa dengan Facebook, dengan Twitter dan sebagainya. Kadang-kadang fitnah-fitnah, celaan-celaan itu disebar melalui khabar-khabar yang tak betul, yang
sebarkan melalui Facebook dan sebagainya. Dan ini macam mana kita nak mohon maaf daripada orang yang secara tidak langsung kita telah mencela dia. Macam mana kita nak mohon maaf daripada orang-orang yang dengan sebab posting-posting kita tu kita telah menghina dia. Sebab kalau dalam konteks dosa kita dengan Allah SWT, kita boleh memohon langsung kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan insya-Allah Allah boleh mengampunkan itu walau sebesar mana pun kesilapan kita, sebagaimana yang kita bacakan dalam teks ini sebelum ini. Selain daripada syirik, insya-Allah Allah akan mengampunkan kita. Allah boleh mengampunkan hamba-Nya dengan izinnya. Namun apabila dosa dan kesilapan itu melibatkan orang lain, melibatkan sesama kita, kita mesti memohon maaf, mesti memohon halal daripada orang yang berkenaan. Jika tidak, kita akan membawa bersama kita kesilapan dan kezaliman itu di akhirat nanti, dan kita kena sediakan bayaran-bayaran yang akan kita gunakan untuk membayar balik hutang dosa yang kita lakukan itu. Dan di akhirat nanti tiada sebarang bayaran yang diterima melainkan kebaikan-kebaikan amalan yang kita buat di dunia ini. Dan jika amalan-amalan kebaikan itu tidak cukup, kita terpaksa menanggung keburukan-keburukan ataupun dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang kita zalimi itu. Jadi perlu kita beri perhatian di sini, walaupun kita lihat ada di kalangan kawan-kawan kita yang mungkin diuji dengan dosa, diuji dengan kesilapan, kita jangan mudah mencela dia, sebab dibimbangi kita pahala ataupun kebaikan kita nanti akan diberikan kepada dia. Terpaksa kita bagi kepada dia sebab kita kena bayar hutang celaan kita di dunia ini, di akhirat nanti. Dan kita yang kita rasakan kita ni baik, tetapi dalam masa sama kita ada cemuhan-cemuhan tersebut, di akhirat nanti kita akan jadi orang yang muflis, bagaimana yang digambarkan oleh Nabi dalam hadisnya tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, iman kita kepada hari akhirat, iman kita kepada perkara-perkara gaib sebegini, jika dihayati sebenarnya, akan memberi impak kepada kehidupan ataupun pembentukan saksiah diri kita di dunia ini. Sebab seorang yang betul-betul menghayati dan faham tentang perkara-perkara ini, dia akan lebih bermuhasabah, dia akan lebih berhati-hati dalam mencela, mengkritik, menfitnah, mengutuk seseorang. Kerana itu nanti akan dikira di akhirat nanti. Akan dituntut oleh orang yang kita cela itu. Kita terpaksa membayar dan menggadaikan segala amalan kebaikan kita di akhirat nanti. Dan kita bimbang jika kebaikan yang kita lakukan di dunia ini tidak begitu lumayan untuk membayar balik segala hutang-hutang tersebut, kita terpaksa menanggung balik dosa-dosa yang mereka lakukan sebagai pembalasan, sebagai tukaran terhadap hutang-hutang yang kita gagal membayarkannya dengan kebaikan yang kita miliki. Jadi hal-hal macam ni sepatutnya kita perlu hayati dan kita perlu imani dan amalkan dalam kehidupan, dengan maksud kita cuba menjaga diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara sebegini. Sebab sebagaimana yang saya sebut tadi, dalam trend, dalam era di mana media-media sosial itu begitu rancak dipergunakan, kadang-kadang kita tak sedar dengan posting-posting yang kita kemukakan itu, dia telah menghina, mencela, hatta mengguris hati orang yang terlibat, orang yang berkenaan. Dan kita mungkin tidak ada peluang untuk jumpa orang itu, untuk kita memohon maaf, untuk kita memohon keampunan daripadanya. Bahkan dengan menyebarkan perkara-perkara ini dalam media-media sebegini, kesilapan ataupun dosa itu bukan sahaja berlaku di dua pihak antara kita dengan dia saja, tapi kita turut mengajak orang lain juga mengutuk orang tersebut. Kalau dulu celaan itu berlaku di antara dua pihak, sekarang ni dengan berlakunya celaan di dalam Facebook, semua orang yang
berkait dengan kita akan lihat perkara itu, dan mungkin di antara mereka juga akan juga turut mencela orang yang berkenaan. Jadi bayangkan kita adalah sebagai penyebab dia ataupun penyebab seseorang itu dicela. Dan bayangkan kalau itu juga diambil kira sebagai hutang kita di akhirat nanti, berapa banyak kebajikan yang kita kena sediakan untuk membayar balik hutangnya jika kita gagal untuk mendapat keampunan, untuk memohon maaf daripada orang tersebut. Jadi penghayatan terhadap perkara-perkara gaib, beriman kepada perkara gaib di sini, khususnya dalam konteks kisah ini, amat penting untuk kita renungi supaya nanti sifat hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia itu dapat dijaga, dapat dielakkan sebarang kezaliman dan sebarang celaan dan sebagainya. Kerana semua itu akan diambil kira dan dituntut pembayarannya nanti di akhirat. Jadi demikian dua perkara yang sempat kita baca untuk kali ini, iaitu berkenaan dengan haud, iaitu perigi ataupun kolam air Nabi di dalam syurga ataupun di akhirat nanti, dan juga tentang kisah, bagaimana seorang yang lahir ataupun seorang yang menzalimi saudaranya terpaksa membayar dosa ataupun hutang dosa tersebut dengan segala kebaikan yang dilakukan, dan akhirnya dia menjadi seorang